Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan dan ini adalah fakta yang Anda tunggu-tunggu yang pastinya Anda akan sebarkan untuk menolong Anwar Ibrahim bagi menepis tanggapan dan penyebaran kononnya kes Zahid Hamidi dilepaskan kerana kononnya ada campur tangan daripada Anwar Ibrahim. Ini ialah penjelasannya. Anwar yang terbaru telah menafikan terlibat kes gugur Zahid Hamidi ataupun terlibat gugur kes Zahid Hamidi. Macamlah Perdana Menteri tak ada kerja lain. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma dan Anda tak perlu bayar apa-apa. Saudara-saudara sekalian, pembebasan Zahid Hamidi daripada kes beliau baru-baru ini menjadi kontroversi kerana para penyokong Perikatan Nasional menuduh kononnya Anwar Ibrahim terlibat di dalam campur tangan menggugurkan kes tersebut. Namun demikian, Saifuddin Nasution Ismail telah pun tampil memberikan penjelasan yang luar biasa. Beliau kata, pembebasan Zahid Hamidi sama seperti pembebasan Muhyiddin Yassin. Kata beliau, kalau Muhyiddin Yassin pun dapat hak untuk pembebasan, kenapa ketika Zahid Hamidi dilepaskan, ramai pula walaun yang bising. Kalau Muhyiddin dilepaskan, mereka gembira. Tapi Zahid Hamidi dilepaskan oleh mahkamah, mereka tak gembira, kata beliau. Bukankah itu perkara yang sama? Hak yang sama, kemenangan yang sama, dibebaskan oleh mahkamah yang sama. Bukankah perkara itu adalah perkara yang normal dan harus diraikan, harus dihormati keputusan mahkamah tersebut? Siapa mereka yang tidak menyetujui kes Zahid Hamidi tersebut? Selain daripada itu, yang menyedihkan lagi ialah ramai antara yang bercakap banyak ini, yang bercakap tak puas hati dengan pembebasan, pengguguran tanpa dibebaskan kes Zahid Hamidi ini. Mereka tak puas hati, tapi bila ditanya, dah bacakah fakta, dah bacakah laporan, dah bacakah kes mengapa Zahid Hamidi digugurkan itu, mereka tak pernah baca. Mereka hanya dengar-dengar cakap orang yang juga tak tahu apa-apa. Jadi perkara ini memang perkara yang amat-amat menyedihkan. Kenapa? Sebab ianya tanpa ada pembacaan yang tepat, hanya dengar-dengar sahaja. Kalau di mahkamah, bahasa hanya dengar-dengar itu tak boleh pakai langsung kerana lebih banyak yang tipu daripada yang benar. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim telah pun menafikan terlibat gugur kes Zahid Hamidi, macamlah Perdana Menteri tak ada kerja lain, ini satu penjelasan yang amat baik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia tidak terlibat dalam keputusan Pejabat Peguam Negara AGC untuk memohon agar timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Anwar berkata keputusan itu dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara ada wewenang kuasa sepenuhnya dan dia berikan alasan itu. Jadi, saya serah kepada wewenang Peguam Negara kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini keputusan Peguam Negara dan saya tak boleh campur, katanya, seperti dipetik Esro Awani. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sekali lagi mempertahankan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berikutan kritikan terhadap keputusan melepaskan tanpa membebaskan DNAA timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Bercakap dengan pemberita di Pulai, Saifuddin sekali lagi menyatakan pendiriannya yang perkara 145 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Peguam Negara untuk mendakwa atau menarik balik sebarang pertuduhan. Itu kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu, saya menolak dan menangkis sebarang tuduhan dan andaian bahawa apapun tindakan yang dibuat oleh Peguam Negara, semua kesalahan diletakkan di atas bahu Perdana Menteri. Kata Saifuddin lagi,
macamlah Perdana Menteri tak ada kerja lain. Saudara-saudara sekalian, itu penjelasan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia daripada Anwar Ibrahim. Lama tak bercakap, lama tak menerangkan, dan akhirnya tak tahan lagi Anwar Ibrahim kata beliau tidak terlibat di dalam kes Zahid Hamidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu dan penafian kali ini. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim kata keputusan itu dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara ada wewenang kuasa sepenuhnya. Dan Peguam Negara dia berikan alasan itu. Jadi, saya, kata Anwar Ibrahim, serah kepada wewenang Peguam Negara kerana dia baca 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Itu keputusan Peguam Negara. Saya tak boleh campur, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menjadi Perdana Menteri yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional. Bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional. Dipetik daripada Harapan Daily. Saudara, beberapa hari lagi pilihan raya di Parlimen Pulai dan Adun Simpang Jeram akan diadakan. Ini melibatkan pertarungan antara kem Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan BN. Siapa yang akan menang itu akan menjadi persoalan yang besar. Ada satu pihak sehingga telah pun mengeluarkan fatwa haram kalau mengundi Pakatan Harapan, calon Pakatan Harapan. Ini menimbulkan pelbagai isu dan kontroversi. Tetapi dalam laporan terkini ini, apa pendapat kamu apabila penulis oleh Ahmad Mursi mengatakan bahawa bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional? Anda bangsa Johor, anda orang Johor, anda berhampiran dengan Johor, apa pendapat anda? Benarkah bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional, menangkap Perikatan Nasional di Parlimen atau di kawasan Johor? Berbezakah orang Johor dengan orang-orang di negeri yang dimenangi oleh Perikatan Nasional? Itu persoalan-persoalan besar yang ditimbulkan oleh netizen dan penganalisis serta pemerhati politik. Haram undi Suhaizan, kata Muhyiddin. Itu cara dia perkenal politik takfiri kepada bangsa Johor yang dulu dia kata PAS, Parti Ajaran Sesat. Mendengar ceramah PAS PN, masyarakat tidak jadi lebih rahmah sesama sendiri selain disulam fitnah. Lebih banyak didengar, lebih benci kita kepada kelompok masyarakat lain atas nama agama kerana mereka penghukum bukan pendakwa. Dulu kita kasih pada jiran-jiran dan rakan-rakan. Kini mereka dilihat sebagai pendosa dan lawan Islam. Sebab Muhyiddin kata dah haram. Dulu pilih pemimpin sebab kompetensi dan berintegriti. Kini disuruh pilih pemimpin lembab dan berasuah kalau tak nak dicop musuh Islam. Di pantai timur Semenanjung, fikrah PAS menyebabkan fenomena masjid dua imam, isteri cerai berai, putus saudara, anak kafirkan bapa dan tak makan sembelihan. Bangsa Johor sedia ke jadi seperti itu? Di Johor, negeri pelbagai kaum, masalah akan berganda. Perasaan membenci, curiga dan iri hati sesama kaum disemai PAS membahayakan keharmonian masyarakat. Imej Islam buruk disebabkan PN PAS kini. Ibarat bom jengka, jika tidak dikawal, belajarlah dengan pengalaman buruk banyak negara lain. Negara indah tapi hancur apabila perkauman dan agama jadi modal ahli politik, bukannya idea pembangunan dan visi. Jangan bicara soal ekonomi, tarik pelabur, inflasi, peluang kerja. Itu bukan bahasa yang mereka faham kerana makanan mereka hanya sentimen api perkauman dan agama. Menurut Al-Qadhawi, ciri-ciri Khawarij
Khawarij adalah bersikap fanatik dan tidak segan guna kekerasan untuk capai tujuan. Kekang sebelum terlambat. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang tulisan di Harapan Daily ini oleh Ahmad Mursi? Adakah Anda juga bersetuju bahawa bangsa Johor pasti akan menolak politik ekstrim Perikatan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang akan menarik perhatian Anda. Muhyiddin pun dah berjangkit perangai penghukum PAS, dipetik daripada Harapan Daily. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, ditulis oleh Ahmad Mursi, dipetik daripada Harapan Daily, bila Muhyiddin bagi hukum haram undi Suhaizan Kayat, mungkin bagi walaun itu melucukan. Hakikatnya, Muhyiddin dah berjangkit dengan perangai penghukum PAS. PAS bukan lagi pendakwa. Al-Karhwadi hingga menulis buku Islam Jalan Tengah menjauhi sikap berlebihan dalam agama kerana hal ini menyebabkan bencana di dunia Arab dulunya. Haji Hadi import pula ke Malaysia. Sedikit lagi Muhyiddin akan berjangkit perangai takfiri, Gulu dan Khawarij kerana ia fitrah mainstream dalam PAS kini. Muhyiddin import pula kepada bangsa Johor. Ingat lagi apa kata Muhyiddin dulu? PAS ajaran ataupun PAS parti ajaran sesat. Beliau telah join kelab sesat yang sama. Manusia dibentuk ikut siapa dia berkawan dan buku apa yang dia baca. Dalam disiplin ilmu Islam, proses istinbat hukum haram atau halal ada tata cara dan justifikasi hukum. Dalilnya, kaedah fikahnya. Tapi Muhyiddin meniru gaya Hadi awang, bermudah dalam menghukum dan melabel sesat orang yang tidak ikut hukum yang dia fatwakan. Fatwanya pula berubah-ubah, asal saja untungkan puaknya, walaupun akhirnya akibatkan kematian seperti di Memali. Contohnya, rasuah haram untuk orang lain, tapi halal untuk PAS walaupun mahkamah batalkan kemenangan PAS di Parlimen Kuala Terengganu kerana rasuah. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram. Untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dipetik daripada Harapan Daily, jangan sewenangnya keluar fatwa haram, kata Mufti Kelantan menegur Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, tindakan Muhyiddin mengatakan bahawa mengundi calon Pakatan Harapan adalah haram telah pun mengundang komen daripada Mufti Kelantan. Apabila beliau kata, jangan sewenangnya keluar fatwa haram. Mufti Kelantan Datu Muhammad Syukri Muhammad menegur seorang ahli politik yang disifatkannya kurang tertib dalam berkata-kata, sehingga sewenangnya mengeluarkan fatwa haram kepada pihak tertentu. Tegurannya itu dipercayai dituju kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melarang pengundi untuk menyokong calon Pakatan Harapan PH selain memfatwakan sebagai haram. Muhammad Syukri berkata, sebaiknya pemimpin politik bercerita mengenai perkara dan usaha untuk membangunkan negara, bukan tuduh-menuduh antara satu sama lain yang akhirnya hanya mengundang sengketa. Bercakaplah hal politik dan siasah. Siasah ini adalah usaha untuk membangunkan negara. Bagi pandangan saya, lebih baik kita mengetengahkan isu dalam kempen apa yang mahu dibuat dan tidak menggunakan kempen untuk menjatuhkan satu sama lain. Saya setuju kalau tuduh-menuduh itu seolah-olah sudah dilihat perkara biasa.
bukan lagi baharu. Tetapi yang kita tak mahu ialah kalau diseret kepada hal yang menyentuh hukum, katanya seperti dapur berita harian. Terdahulu, Muhyiddin dalam ceramahnya berkata adalah haram mengundi calon Pakatan Harapan PH di Parlimen Pulai, sehingga mengundang pelbagai kritikan terhadapnya. Sementara itu, Sukri berkata penyokong parti dan pemimpin tertentu juga diingatkan tidak bertindak di luar kawalan dengan memainkan serta memperbesar isu tertentu yang akhirnya hanya mengundang perbalahan sesama sendiri. Jadi masing-masing ketengahkanlah program yang ingin dibuat tanpa menghujah tentang isu peribadi. Maksudnya, bentangkan apa yang mahu dibawa jika pemimpin atau parti mereka menang. Sebab saya bimbang, takut kita menghujani peluru sesama sendiri. Tenaga umat Islam akan terbuang begitu saja. Fikiran, tenaga, potensi, kemampuan umat Islam hangus dibakar oleh kita sesama sendiri, kata Mufti Kelantan ini. Sepatutnya, kata beliau, kelebihan yang ada pada masing-masing itu kita gunakan, bangunkan, bukan kita menghujani peluru untuk menghancurkan sesuatu pihak. Jadi kita takut, kata Mufti Kelantan, kalau kita tak berhati-hati, kita akan hilang segalanya, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, kalau ada orang yang mempersoalkan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Zahid Hamidi kemarin, dan itu terutamanya daripada parti pembangkang, ini jawapan muktamad daripada Saifuddin Ismail. Beliau mengatakan dalam mykmu.net, mahkamah lepaskan Zahid sama macam pembebasan Muhyiddin. Kalau selama ini apabila Muhyiddin dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan beliau baru-baru ini di mahkamah, semua pemimpin politik di Perikatan Nasional, semua penyokong Perikatan Nasional gembira. Mereka kata itu keadilan, itulah kemenangan. Tapi kenapa apabila Zahid pula dilepaskan tapi tidak dibebaskan? Itu pula menjadi persoalan. Mereka kata kerajaan campur tangan dan sebagainya. Mereka pula kata tak gembira. Tetapi UMNO pastinya, akar umbi UMNO bersama pemimpin UMNO gembira. Jadi tepatlah seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Nasution ini apabila beliau kata mahkamah melepaskan Zahid sama macam pembebasan Muhyiddin. Jadi bukan semua orang suka, tapi orang juga ada yang suka. Begitu jugalah dengan Muhyiddin pada waktu dia dibebaskan. Perintah untuk melepas tanpa membebaskan tuduhan DNAA yang diberikan kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes rasuah membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi merupakan keputusan mahkamah, kata Menteri Dalam Negeri Nasution Ismail. Saifuddin pada sidang akbar hari ini berkata, ia proses yang wajar di mahkamah, sama seperti bagaimana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada pertuduhan salah guna kuasa pada 15 Ogos lalu. Keputusan dibuat mahkamah due process. Seperti beberapa minggu lepas, mahkamah juga bebaskan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Jadi, kalau hari ini mahkamah buat keputusan yang sama, maka itulah keputusan mahkamah. Saya tak mau buat andaian lebih daripada itu. Jauh daripada nak menjangkakan kesan keputusan mahkamah kepada keputusan pilihan raya. Katanya, selepas merasmikan Baitul Mahaba, Jabatan Immigration Malaysia di Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam KKKA KLIA di Nilai Negeri 9 hari ini. Dia menjawab soalan berhubung Zahid dilepaskan daripada kesemua 47 pertuduhan Mahkamah Tinggi dan kesannya terhadap pilihan raya kecil Pulai dan Simpang Jeram di Johor. Saudara-saudara sekalian, ada orang menjangkakan kononnya Zahid Hamidi, pembebasan itu akan menyebabkan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Saya menjangkakan itu tidak akan berlaku. Bahkan
Dengan pembebasan Zahid Hamidi ini akan membawa kemenangan yang sangat besar kepada Parti Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini akan menjadi mimpi ngeri kepada Gabungan Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional, kerana dengan kemenangan itu akan membangkitkan semula kuasa UMNO dan seterusnya membangkitkan semula kekuatan UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.